Mula-mula sekali Allah Ta'ala tahu nafsu kita ni. Mula-mula Tuhan buh lah kita ni. Allah Ta'ala lepas nafsu 1000 tahun duduk lain dengan kau. Lepas tu Tuhan tanya, ya nafsu. Ya nafsu. Hei nafsu. Alastu bi rabbiki. Adakah aku ni Tuhan engkau? Hei nafsu. Nafsu tu la. La. Anta tu ya Allah. Bukan daripada Tuhanku. Anta lasta rabbi. Bukan engkau daripada Tuhan aku. Nafsu kata. Oleh Aswad. Nah, selepas daripada mana? Selepas daripada dia tu mengaku jadi Nabi. Dia ni seorang daripada kumpulan Anas. Lagi pula nama dia Abhalah. Lagi pula gelar dia tu Zulkhimar. Tapi yang masyhurnya orang dok panggil dia Al-Aswad. Yang hitam. Deh. Kemudian lepas pada tu dia mengaku jadi Nabi. Maka menimu akan dia oleh Muzhij. Lepas tu menetapkan akan dia, menduduki akan dia. Mana? Di Najran. Selepas daripada tu, thumma tawajjaha kemudian menujui dan menghadapi Al-Aswadu. Summa, apa dia? Summa ai ba'da wasbihi ala Najran. Selepas daripada dia menetapi sebab disokongi oleh Muzhizan itu di Najran. Tu makna thumma ai ba'da wasbihi ala Najran. Selepas daripada menetapi oleh gapo? Oleh Al-Aswad di Najran, ia disokongi akan dia, dibantui dia oleh Muzhij. Tawajjahal aswadu, menghadapilah oleh Aswad, menuju oleh Aswad. Menuju gizat ni fi sab'i mi'atin. Baca molek, baca wikna molek. Yang menujui ni fi sab'i mi'atin, pada 700 orang. Dia menujui saat ni tu pada 700 orang. Min qaumihi, daripada kumpulannya dan fuaknya, fuak bagi Al-Aswad. Maka dia pun dah menghadapi hidup di Najran, mendiami Najran, menetap Najran, yang disokongi akan dia oleh Muzhij. Maka dia pergi sekali dengan kumpulan dia tu 700 orang. Yang pergi duduk di mana? Ialah duduk di Najran sana. Lepas dia tu menujui Aswad saat ni pergi duduk ataupun mendiami di Najran 700 orang pada kaumnya. Tawajjal Aswad fi sab'ati mi'atin min qaumih. Yakni 700 orang daripada kumpulannya menuju ke mana? Selepas pada dia menetap di Najran, maka dia hadapi ila San'a, gi kepada satu cangwak, satu gabah, satu jajah yang ada di Yamin yang bernama San'a. Apabila disokongi akan dia oleh siapa dia? Yakni oleh Fak Muzhij. Maka dia saat ni pun menujui menghadapi dengan kumpulan dia gi pada San'a yang dikata satu cawak bagi Yamin. Gi buat apa? Faqatala, maka membunuhlah ia Al-Aswad. Nak gi bunuh. Gedek nu 700 orang buat kontak yang besar, 700 daripada manusia, 700 daripada kumpulan fuak dia dengan akad yang terbesar pergi pada San'a untuk membunuh siapa dia? Syahrab Nabazan, akan Syahr anak bagi Bazan. Karena Nabi SAW selepas daripada ayah bagi Syahr tu mati, Bazan tu duk mengetah di San'a, maka Nabi melatihkan akan Syahr ni anak bagi Bazan sebagai ganti ayahandanya. Ayah dia tu yang dikata Bazan tu mengetah di San'a. Lepas pada ni Nabi pun wafat siap dah. Maka mengaku jadi Nabi ialah dikata Al-Aswad lah. Maka menuju gi saat ni tu apa dia? Nak gi serai lagi pula nak gi bunuh akan Syahr. Di Yamin sana di San'a. Apabila ia sudah bunuhkan akan siapa dia? Akan Syahr ni wastaula, dan merentah ia Al-Aswad. Lepas daripada dia menujui menghadapi pada San'a untuk membunuhkan Syahr, maka berjaya ia bunuh Syahr. Maka Syahr saat itu mati, dia panggil pemimpin di San'a. Maka lepas mati bina siapa dia? Syahr tu mati anak bagi Bazan. Apabila mati ketua dan pemimpin di San'a ni, wastaula. Lepas pada tu pun dia pun mengawali dan mengetah ia Al-Aswadu.
mengetah alal madinati, di atas bandar dan negeri bagi Sun'ah. Dia pun kata apabila ia bunuh dah ketua yang dilatih oleh Nabi ganti daripada ayah dia tu Bazan ialah Syahar, maka dia pun naik mengetah sendiri. Aswad tu pun naik mengetah dan mengawali dan pula tauliyah dan pula dia saitarah di Madinah bagi Sun'ah sani, bandar Sun'ah. Lepas dia mengetah bandar Sun'ah sani, wa tazawwajah, dan berkahwinlah ia al-Aswad. Lepas pada dia mengetah, dia kawali, dia saitarah, dia aturkan khijah selepas pada dia bunuh bagi Syahar, maka dia nak mengetah, dia mengawali saitarah bagi bandar bagi Sun'ah ni, maka lepas pada tu dia berkahwin. Kahwin dengan siapa dia? Wa tazawwajah, dan berkahwinlah ia al-Aswadu imra'ata Syahrin, akan isteri bagi Syahar, yakni bini Syahar. Lepas pada ia nak mengetahkan negeri dan Madinah, dah tu pula bandar bagi mana, yakni bandar bagi Sun'ah. Lepas pada ia bunuh bagi Syahar tu, dah ia nak mengetah. Lepas mengetah, ia pergi menikah pula dengan bini bagi Syahar itu. Ia ambil bini Syahar tu buat bini dia weh. Dia ambil isteri Syahar buat isteri dia. Lepas pada tu, thummastaulah, kama dia meretahlah ia al-Aswadu lagi. Lepas pada tu dia mengetah lagi, dia kawal lagi, dia saitarah lagi, lagi pula dia kontrol lagi. Ala ma baina San'a wa Hadramautah, di atas barang di atas negeri. Ma tu ai minal balad, daripada negeri. Negeri mana? Lepas pada yang ngetah ibu kota dan pula bandar bagi San'a. Lepas pada tu dia ngetah pula di atas barang, di atas negeri, di atas kampung, negeri dan pula tempat. Ma baina San'a, yakni bandar dan pula negeri ataupun tempat yang ada di antara San'a wa Hadramauta, dan pula negeri Hadramaut. Makna kata bandar-bandar ataupun kampung-kampung yang ada di celah-celah San'a dengan Hadramaut, di celah tu ia getah habis. Ia getah habis. Supaya rahsia, ia getah rahsia tu besar, ia getah habis. Dakistan, Zubikistan, Tajikistan, Shishe, tak Shishe, ia getah habis. Kawasan-kawasan, kampung dan pula negeri yang tepi tu, ia rapah habis, ia jajah habis, maka ia getah habis semua. Dah kan? Sebab tu rahsia kalau kita tengok dalam painting law, rahsia ni lah orang panggil negeri yang paling besar sekali dalam dunia. Siapa besar berdoa, dia nak cara tak ada. Lah ni dia mau tutup dakwah klik. Kau keluarlah oleh Ibnu Jabal hariban. Kada Mu'ad nak situ. Kada Mu'ad ni hariban, larilah ia Mu'ad daripadanya. Dah. Apabila lari daripadanya kerana ketika dia kuat ni. Al-Aswad ni kuat, dia mengetah San'a dan pula negeri-negeri yang ada di antara San'a dengan Hadramaut. Wa marra, dan lalulah ia. Dah. Ia Mu'ad Ibnu Jabal. Ya gaba bi Abi Musa. Lepas pada nak Mu'ad san itu, dia tahu dah apabila nak Aswad ni nak reta, Aswad ni dia tu bukan daripada Islam, lagi pula dia mengakukan jadi Nabi, maka dia masuk San'a, dia bunuhkan Syahar, maka dia nak jadi pemerintah, maka kawankan San'a, maka ketika ni Mu'ad tu baik, ketika tu daripada San'a, lagi pula lari, lepas tu jalan, lalu bertemu dengan Abi Musa. Abi Musa ketika ni Nabi latih hidup mana? Wa huwa, padahal ia Abu Musa ketika ni mana? Bima Rabin, ada di suatu tempat nama Ma'rab. Sebab Nabi latih dia secara di Ma'rab. Selepas daripada Bazar tu mati, maka Nabi latihkan Abu Musa Al-Ash'ari duduk cara di Ma'rab. Fa kharaja ma'ahu, maka keluarlah ia Abu Musa ma'ahu, serta Mu'ad san itu. Walahiqah, dan pula menghubungi dan bertemulah kedua-dua, yakni Mu'ad dengan Abu Musa, Abu Musa dengan Mu'ad ini jumpa mana? Bi Hadramaut. Tengok weh, di Hadramaut. Apabila Mu'ad tu lari daripada siapa dia? Aswad, yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kuat ketika ni, dia duk reta San'a, maka Mu'ad lari tu baik, maka pergi jumpa dengan Abu Musa, pergi bertemu di Hadramaut. Fanazala Mu'azun, maka berhenti dan turun oleh Mu'ad di mana?
fi qabilatis sakasiki, di kabilah dan satu kumpulan bagi sakakis. Dah sakasis, nah turun situ. Jumpa dengan Abu Musa, maka turunlah Mu'ad di gawa di kabilah dan kumpulan bagi puak-puak as-sakasis. Nah, wa nazala Abu Musa, dan turunlah oleh Abu Musa di mana? Turunlah Abu Musa di mana? Abu Musa turun mana? Fi qabilatis sukuni. Turun di kabilah sukun. Jadi Abu Musa turun di kabilah Abu Sukun, kumpulan as-sukun. Adapun Mu'ad ibnu Jabal turun duduk di kawasan kabilah-kabilah dan kumpulan bagi as-sakasiki. As-sakasiki. Wa aqamat tahirah, dan telah bangkit bangunlah ia. Dah wa aqama, dan telah bangkit bangunlah at-tahiru oleh Tahir ibnu Abi Halah, anak bagi Abi Halah. Bangkit bangun Tahir. Abi Halah di mana? Bi biladi Akin, ialah di satu kampung nama Akin. Ialah dikatakan Ak ni dah, ialah asalnya anak bagi Adnan. Tapi kampung ni kita letak apa? Dipanggil dengan kampung Ad supaya ni lah. Dia mau tak kampung ni mana? Kampung mana? Orang panggil Sai ni Sai mana? Sai Babo tu. Kalau kita tahu Sai nah, ni Sai Punjawi, sebab Punjawi ada. Kalau Sai ni Sai apa? Ni orang panggil Sai nak Abi Yusuf. Misalnya Sai ni Sai Babo ya pada Ru masalah. Orang panggil Sai tu panggil letak nama kampung, nama tempat mengikut huruf asal. Asal orang ni buka kampung ni apa? Kampung apa? Kampung Pocik Celor masalah. Kerana dia itulah asal yang buka kampung. Maka dah At-Tahir ibnu Abi Halah ni pun duk mendiri di kawasan tempat yang bernama Aknah. Lepas tu falamma balagha khabaru zalika, maka tak kalau sampailah oleh berita demikian itu. Demikian mana? Zalikal mazkur min qatlil aswadi, daripada membunuh al-aswad Syahr ibn Bazan wastaula alal Madinah, gitu tak gitu. Falamma balagha khabaru zalika, dome tak molek, maka tak kalau tercapai oleh berita demikian itu. Demikian mana? Zalikal mazkur min qatlil aswadi Syahr ibn Bazan, lagi pula wa wa wilayatihi San'a, dan pula merentahlah ia akan San'a. Itu falamma balagha khabaru zalika, maka tak kalau sampai oleh berita demikian itu zalikal mazkur min qatlil aswadi Syahr ibn Bazan wa wilayatihi San'aan. Apabila dengar berita tu, siapa ke Rasulullah kata nak al-aswad tu bunuh dah Syahr, lagi pula merentahkan akan San'a, lagi pula berkahwin akan bini bagi Syahr ini. Dah siapa berita? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berita ni siapa ke Rasulullah weh? Buat tidur tu tak kena lari lah. Arsalah, nascaya mengutus ia Rasulullah. Rasulullah pun utus apa dia? Ilaman, kepada mereka bil Yamani, yang ada ia mereka sabata wastaqarra, yang sabit lagi pula ada ia bil Yamani, di negeri Yaman. Perak ni Yaman ni negeri ibu kota, orang panggil negeri besar Yaman. Sebut tu ni Thailand. Maka Thailand ni kita tahu masuknya Petaning, masuknya Jala, masuknya Menara, masuknya Krabi, masuk Songkla tu dia panggil Thailand. Cara umumnya kita kecek lala ni. Pani kalau sebut kata nak negeri Yaman, masuk belaka San'a Hadramaut dah. Lagi pula Ak tu masuk belaka, nak As-Sukun tu masuklah Yaman belaka. Lepas dah tu Nabi dengar berita kata Al-Aswadi bunuhkan akan Syahr, lepas tu retahkan San'a, lepas tu berkahwin dengan San'a, lepas tu retah pula bagi yang ada di celah-celah mana negeri yang ada di celah-celah San'a dengan Hadramaut. Nabi pun utuh pada mereka yang ada di Yaman. Siapa dia man bil Yamani ni? Abaye minal abna'i, daripada anak-anak muda di Yaman. Daripada budak-budak kepulauan yang muda-muda lah.
daripada anak-anak nak orang-orang Islam, daripada pemuda-pemuda daripada orang Islam, Nabi pun utuhkan pergi kepada Yamin, mereka yang ada pada Yamin daripada segala kanak-kanak dan yang muda-muda daripada anak-anak orang Islam. Tulis kita ilaman bil Yamin, ilaman bil Yaman, kepada mereka yang ada di Yamin. Siapa di Yaman? Minal abna'i, daripada segala anak-anak muda daripada orang-orang Islam yang ada di Yamin. Pasal lagi tu mudah faham. Wa Abi Musa, dan pula utuh kepada Abi Musa, wa Muazin, dan Muaz, wa Tahir. Nabi saat itu hatta berita pula apabila dengar berita kata Aswad tu bunuh dah syahar, maka Nabi pun hatta pada mereka yang ada di Yamin daripada anak-anak muda yang ada di Yamin pada orang Islam, dan kepada Abi Musa wa Muaz wa Tahir ayyakumu, Nabi utuh bahawasa membangun mereka itu, bahawasa mendiri mereka itu, dan bahasa menegak mereka itu al-abna wa Abu Musa, lagi pula wa Mu'az, lagi pula wa Tahir, menegak dan membangun dan mendiri mereka itu pak-pak ni biqitalil aswadi, dengan nak membunuh akan Aswad. Nabi hantar berita, apabila berita ni dengar masuk telinga Nabi, Nabi pun hantar kepada mereka yang ada di Yamin daripada pemuda-pemuda anak Islam Yamin, daripada Abu Musa, lagi pula Muaz, lagi pula siapa dia lagi, ialah kena kepadanya Tahir, suruh bunuhkan akan Al-Aswad. Dia suruh bunuh akan apa dia? Akan Al-Aswad. Wa qatalahu, dan membunuhlah ia akan dia akan Al-Aswad. Nabi katanya bunuhlah akan dia akan Al-Aswad. Wa qatalahu, dan puak ni pun bakit bangun menegak untuk bunuh Aswad. Wa qatalahu, baca itu, dan membunuhlah ia yang mazukir. Min gana minal abna wa Abi Musa tu, lagi daripada pak-pak sani, hu akan dia akan Al-Aswad, pita-pita tu, imma ghailatun, imma hiya, imma ia al-qatl tu ghailah, di atas jalan tipu dan nyemus bunyi. Emo membunuh, Nabi katanya, Nabi pesan pada anak-anak muda daripada orang-orang Yamin, daripada orang Islam dan Abu Musa Mu'ani, membunuh akan dia saat itu akan Al-Aswad, imma ghailatun, imma hiya, emo al-qatlu tu ghailatun, di atas jalan tipu daya. Emo membunuh dia tu di atas jalan tipu daya, di atas jalan sembunyi, ataupun jalan orang panggil tipu. Tipu lah kau nak ikut. Bunuh tika ya duk dia, dibunuh tika dia saat ni tu duk ke? Duk tak khabar, maka dia mau bunuh. Sepon ni lah bunuh tipu daya. Dia mau duduk dalam rumah. Maka dia mau tengok di pintu. Patut Allah pucung dia bang. Tu orang panggil bunuh dengan cara tipu daya. Tipu lah. Bunuh tu tak khabar tadi mau nak bunuh ya. Tiba-tiba dia mau Allah purung dia, pucung dia masuk ke celah dinding, bang. Tu orang panggil bunuh dengan secara tipu daya. Pada Nabi pesan kepada kumpulan yang empat ni, membunuh dia emo di atas jalan tipu daya, di atas jalan menyusup, atas jalan sembunyi. Au musadamatun, ataupun membunuhkan akan Al-Aswad ni di atas jalan berdepak. Kalau berdepak perih lu dah. Nabi taiko nak bunuhkan akan Aswad ni, hak yang bunuhkan Syahr anak Bazan, lagi pula ia kawakan San'a, emo membunuh akan dia tu di atas jalan sembunyi, di atas jalan menusuk, di atas jalan tipu, ataupun di atas jalan berdepak. Faqama bizalika, maka mendiri dan bakit bangunlah dengan dia, dengan apa? Zalika. Faqama, maka berdiri dan bakit bangun, bizalika ai biqatlihi, dengan membunuh akan dia akan Al-Aswad. Bakit bangunlah apabila berita Nabi daripada Madinah royak kepada Fuad ni, bunuhlah akan Aswad, tak usah taruhlah. Emo kalau mu tak kuasa nak bunuh cara berdepak kerana ia askar ramai, membunuhkan akan dia dengan cara curi. Nabi kata, lepas tu bakit bangun nak membunuhkan akan Aswad ni oleh siapa? Bakit bangun bizalika biqatlihi minal abna, daripada anak-anak muda yang ada di Yamin. Siapa dia? Fairuzun, nama Fairuz. Fairuz ni mana permata, mata apa? Mata biru dah asalnya. Fairuz mata biru, sebab tu fok penega golik ke dia pakai mata Fairuz, fok penega besar-besar. Cuba perhati, dia makan mata biru tu panggil mata permata Fairuz.
orang nego yang nak sangat pada mata Fairuz untuk jadi lari daripada penego dia. Kama dibangkit bangun daripada anak muda untuk membunuhkan akan Aswad nama Fairuz wada zuwaihi. Baca da zuwaih tu pasibawai. Kita baca wanda membunuhkan akan siapa dia, yakni membunuhkan akan Al-Aswad oleh siapa? Oleh Fairuz wada zuwaih dan pula da zuwaih ni anak muda daripada orang-orang Islam yang ada di Yaman sana. Bakit bangun nak bunuhkan Al-Aswad, pemuda ini nama Fairuz lagi pula da zuwaih wahtammu dan mementing mereka itu. Penting mereka. Besar mereka. Bila berat mereka. Mana wahtammu dan membela penting oleh mereka itu. Mereka itu daripada Al-Abna. Daripada anak-anak muda daripada Fairuz. Lagi pula Dazuwai ini. Biqatlihi. Dengan nak membunuh akan dia akan Al-Aswadi. Fak ni pun bila besar apabila berita ini daripada Nabi SAW daripada Madinah suruh bunuhkan Al-Aswad. Emo cara menusuk, emo cara tipu, emo cara berdepak. Bunuh je lah Nabi kata. Pafak ni pun daripada Fairuz dengan Dazuwai ni pun bila penting sangat, bila besar sangat, maka kerja hak paumanya ialah bunuhkan akan Al-Aswad. Apabila penting mereka berdua ni nak bunuhkan akan Al-Aswad, wasa'adathum dan telah membantu dan telah menolong hum akan mereka itu akan Al-Abna daripada Fairuz. Lagi pulaknya Dazuwai ni menolong, membantu, tu panggil sa'adathum. Apa sa'adat? Musa'adah, tolong menolongi. Jadi tolong menolongi akan Abna daripada Fairuz lagi pula Dazuwai ni zaujuhu oleh isterinya, isteri bagi Al-Aswad. Isteri Aswad tu asal isteri bagi Syahar. Maka Syahar itu satu orang Islam, lagi pula orang yang dilatihkan oleh Nabi SAW, yang ganti daripada ayahnya ialah Baza, suruh carakan San'a. Tiba-tiba dimarilah oleh Aswad, mari serahkan akan Syahar, maka bunuh Syahar, ambil bini dia. Maka bini bagi Syahar tak ada puas hati mana juga dengan Aswad ni. Orang panggil ambil wak bini tu di atas jalan paksa, di atas jalan mengerasi dan gagahi. Sebab apabila Syahad tu mati, maka dia kata San'a, bining bagi Syahad tu yang ambil wak bini dia. Lepas tu bining bagi siapa? Bagi Syahad tu tak puas hati juga. Supaya kita gimik bining demo wak bining kita. Orang Tino tu duduk dengan paksa gitu ya. Duduk dengan tekeni gitu. Nak buat kadang-kadang tak boleh. Takutnya genasa, takut kena zoling, takut kena tibuk, takut kena pukul gitu mo. Jadi bining bagi siapa? Bining bagi Al-Aswad. Tapi ketika ni apabila berita Nabi suruh fok ni ngambunuhkan akan Aswad, maka membantuikan anak-anak muda daripada Fairuz dan Dazuwai ni oleh isterinya, isteri Aswad yang dikatakan isteri bagi Syahad Baza dulu. Zaujuhu mana? Allati kanat, yang telah adalah ia allati ialah isteri bagi Al-Aswad dulu. Dulu tu isteri bagi siapa? Tahta Syahrin ibni Bazan. Dia dulu tu isteri bagi Syahar Bazan, tapi ketika ni jadi isteri bagi Al-Aswad dengan terpaksa. Dengan sebab terpaksa jadi isteri bagi Al-Aswadi. Tapi membantukan kumpulan daripada pemuda-pemuda daripada orang Islam yang ada di Yaman ialah Fairuz dan Bazan ni, maka dibantu tiga masalah, dibantu ditolongikan oleh isteri baginya untuk nak membunuhkan akan Al-Aswad saat ni. Faqataluhu, pakat dah anak-anak muda daripada orang Islam daripada Fairuz lagi pula Dazuwai. Pakat gimari faqataluhu, maka membunuhlah mereka itu Al-Abna minal Islam. Fairuz dan Dazuwai ni membunuh akan dia akan Al-Aswadan ini bila lailan, di waktu malam. Apa ni pun bunuh. Sebab pakat dengan bininya, nak buat lagu mana kita nak bunuh Al-Aswad, kerana Nabi pesan Maidah, emo bunuh dia imma ghailatun, emo cara tipu, cara menyusup, cara sembunyi, emo cara berdepak. Kalau boleh bunuh cara sembunyi, pun sembunyi. Bunuh waktu malam, tika hidup tidur pakat dengan bini dia, bunuh tika malam, tika hidup tidur. Qatalahu, membunuh akan dia akan Al-Aswada Fairuzun, oleh Fairuz. Fairuz pun bunuh. Pakat dengan bini dia dengan isteri dia, maka Fairuz pun bunuh. Apabila bunuh,
falamma asbaha, maka tak kala berpagilah ia al-Fairuz. Berpagi Fairuz apa? As-subha, untuk nak semayakan subuh. Apabila berpagi-pagi untuk bangun nak sembahyang subuh, nadu, menyeru oleh mereka itu, al-abna, daripada anak-anak muda, daripada orang Islam, lagi pula Abu Musa, lagi pula siapa dia, Mu'az ni menyeru bi syiaril Islam, dengan tanda-tanda orang-orang Islam, bi syiaril muslimin, dengan segala tanda-tanda bagi orang Islam. Mana tanda Islam? Seru ketika subuh, wa huwa, dan ia syiarul muslimin ni. Gapo tanda-tanda waktu subuh nak sembahyang subuh, yang ditanda, yang dipercemih kata nak sembahyang apa dia? Al-azanu, ialah beh. Seru dengan beh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada malam itu juga Fuad ni bunuhkan akan Al-Aswad dengan cara sulit, dengan cara sembunyi, sebab berpakat dan pula capur tangi dengan isteri bangginya. Lepas pada tu Fairuz pun bakit bangun waktu subuh, maka menyeru manusia dan orang-orang lain lagi dengan syiar tanda Islam, ialah dikatakan beh. Fama jannasu ba'duhum fi ba'din, maka bercapur tangi, maka bergaul dan bergelomok oleh manusia setengah dan setengah. Fama jannasu, dan maka bergaulah dan bergelomoklah, ba'duhum fi ba'din, setengah mereka itu al-muslimin, fi ba'din, pada setengah. Kami dikata wallahu alam, sekatu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Wa qala syaikhu, dan telah berkatalah oleh Tok Syekh Sa'duddin, kata oleh Syekh Sa'duddin. Kita ada bercara masalah majak biziyadah, yakni majak dengan sebab satu lafaz, satu tambah daripada satu haraf, ialah kah. Kata setengah kah tu kah zaidah, sebab dia panggil nak menafikan seumpama bagi Allah. Kalau kita pakai kah tu kah asli, makna kata menafi seumpama bagi Allah, makna menyabitkan seumpama, itu muhalun mustahil pada akalnya. Tengok duduk khilafnya. Seningnya nak royak situ, nak menapi tetangnya mislun lahu, ialah seumpama bagi Allah, tu yang kena pada ayat dan muraknya bagi ayat. Wa qala Syaikhu Sa'duddin, dan telah berkata oleh Syekh Sa'duddin, katanya al-qawlu, bermula perkata bi annal kafa, dengan bahasa kaf ilha pumeh, bi annal kafa, dengan bahasa kaf saat itu kaf pada kamislihi syai', tu zaidatun, dia pakai kaf tu kaf zaidah, tu kata Sa'duddin, Syekh Sa'duddin dia kata kaf tu kaf zaidah. Ligawa akhaza, mengambil ia Syekh Sa'duddin bidzahiri, dengan zuhir ayat, ia kata kah ketika tu ialah dikatakan kah zaidah. Tengok pada zuhir ayat tu, ia kata kah situ tu sedapnya di sisi dia ialah kah zaidah. Wal ahsanu, dan bermula perkata yang tercomel, kata yang terelok tu. Wal ahsanu ay wal qaulul muhsinu, dan bermula perkata yang terelok, yang terlebih comelnya. Alla takuna, bahasa tidak adalah ia al-kaf, kaf pada kata kamislihi ni, zaidatan, harah tertambah ia. Comel kata siapa harah ya tambah, dia khilaf 7 tambah tak tambah tu ya. Kata pertama pakai harah tambah. Sebab apa? Sebab nak menafi nafyu mislillahu, nak menafi seumpama, nak menidak seumpama bagi Allah. Kata setengah pakai raja asli, tapi nak mentaktikkan masalah mislu tu. Dia tengok. Wal ahsanu ay wal qaulul muhsinu, dan bermula perkata yang tereloknya, alla takuna, bahawasa tidak adalah ia al-kaf zaidatan, zaidah ia. Kita sahabat kakak zaidah, kata perkata yang comelnya. Wa takunu, dan adalah ia kah ketika ni. Kah ketika ni nafyan lil misli, nak menapi, nak menolak bagi seumpama Allah. Warikah ketika ni untuk nak menapi seumpama bagi Allah bi tariqil kinayati, dengan jalan sendiri.
Deh. Jadi perkataan yang comel kata ginilah, dia kata kah sini kita tak usah pakai kah zaidah lah. Tapi kita pakai kah tika ni kah asli. Tapi menapi tika ni menapi misli dengan jalan kinayah, dengan jalan sinireh. Bukan jalan betul-betul hakikat itu dak. Jalan sini. Mana kata laisa kamislihi syai, tiada seperti seumpamanya seumpama Allah. Kalau kita kajian pakai harajat atau harajat asli, kah tu asli no pasal laisa kamislihi syai, tiada seperti seumpamanya seumpama Allah. Sesuatu tak ada seperti seumpama, tak ada. Makna nak menapi tak ada seumpama di Allah dengan jalan kinayah, jalan sendiri. Allati hiya, jalan kinayah mana? Allati hiya ablagu, yang ia tariqul kinayah ni ablagu, ialah terlebih bersangatan ia. Hak ni lah dia kata perkataan yang muhsin, perkataan yang comel. Jadi kita pakai kah tu kah asli, kama dia menapi tentang mislu, tidak ada seumpama bagi Allah di atas jalan kinayah. Hak ni lah makna bersangatan, ni lah makna yang mubalaghah yang dalamnya. Dah kata li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, kerana apa boleh kata kakak tika ni asli. Patu makna cara royak dengan cara sendiri, hak ni terlebih bersangat hak ni terlebih mana? Terlebih mana kata mendalami. Deh. Nak makna ya tu orang panggil ada caranya nak bersangat dan pula mendalami. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu, kerana bahasa Allah subhanahu ni mawjudun qat'an, adalah Allah Ta'ala ni qat'an di atas jalan putus dah. Allah Ta'ala ni lah mana ada 100% dah tuan. Qat'an ai bila khilafin, tak ada khilaf dah di antara ulama kata kata tak ada Allah. Kata Allah Ta'ala ni begitu begini, Allah Ta'ala tu tak maujud, Allah Ta'ala tu syak lagi. Dah. Ada Tuhan tetap 100%, jazai putus kata ada. Sebab tu kalau kita pakai kah pada kata kamislihi tu kah zaidah ataupun kah tu kah asliyah, dengan jalan kita tolakkan seumpama Allah dengan caranya kinayah, cara sini hak ni terlebih bersangat kerana Allah Ta'ala tu tetap ada dah. Lepas tu fanafyu mislil misli, maka menapi seumpama bagi seumpama Allah. Napi seumpama bagi seumpama Allah. 2 kali seumpama napi, lepas tu seumpama bagi Allah menapi juga. Mustalzimun, melazimi ia nafyul misli ni, melazimi li nafyil misli daruratan, bagi menapi seumpama Allah di atas jalan pasti, di atas jalan terkepit. Apabila sebut kata nafyul misli, itu bagi Allah Ta'ala menapi seumpama bagi seumpama Allah, maka menapi ini satu perkara yang lazimi, yang duk tiket turut bagi menapi seumpama Allah di atas jalan terkepit dan atas jalan pasti. Kenapa? Annahu law wujidalahu. Tengok lagi. Annahu ialah bahasanya law wujidalahu. Buh kata ni fardu takdir ni. Law wujidalahu, jikalau ada baginya, jikalau dapat baginya, bagi Allah Ta'ala ni mithlun, kalau bagi Tuhan tu ada seumpama. Kita boh tak bagi Tuhan ada seumpama lakana, nescaya adalah Allah tu, lakana huwa, nescaya ada ia Allah ni mislan, seumpama limislihi, bagi seumpama Allah. Kalau boh kata bagi Allah ada seumpama, bermakna kata Allah tu seumpama bagi seumpamanya seumpama Allah. Supaya ni kalian ni ada seumpama ni kalian ni seumpama supaya dengan kalian ni. Bermakna kata bagi kalian lagi ada seumpama bagi seumpama dia. Faham ni? Faham tak? Kalian ni supaya dengan kalian ni. Maka kalian pertama ni serupa dengan kalian kedua. Makna kalian yang kedua ni ada seumpama bagi dia. Kalau kita tabuh Allah Ta'ala ada seumpama, bermakna bagi Allah ada seumpama bagi dia. Supaya seorang ni, kita kata kalau seorang ni dia ada, maka bayar tu melazimi bagi seorang. Maka bayar seorang tu lah duk melazim bagi seorang. Mana seorang tu ada tuatang.
Supaya juga kalam ni seumpama bagi kalam yang kedua. Maka kalam yang kedua ni pasti kena ada bagi seumpama. Mana seumpama? Kalam pertama. Kalau boleh lagu tapi ketika ni nak royak tu menapi seumpama bagi Allah. Nak royak tu tak ada serupa bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala ada serupa, bermakna tu bagi Allah tak ada serupa tu. Fala yasihu nafyu mislil misli. Tak sahlah ketika ni dah. Fala yasihu, payah sikit tu, nak mikir sikit tu, Fala yasihu mislu, fala yasihu nafyu mislil misli. Maka tidak sahlah oleh menidak dan menapi seumpama bagi seumpama. Tak sah ketika ni. Kalau kita menapi bagi Tuhan tak ada seumpama, makna bagi Tuhan tu tak ada seumpama. Bagi Tuhan tak ada seumpama. Kalau bagi Tuhan ada seumpama, makna Tuhan tu ada seumpama baginya. Bagi Allah, mana tak ada yang serupa bagi dia lah. Ketika ni kita tak sah menapi seumpama bagi seumpama. Fahuwa, maka ia nafyu mislil misli ni mimba binafyi syai' daripada bab, masuk dalam bab menapi sesuatu binafyi lazimihi, dengan menapikan lazimnya. Apabila menapikan sesuatu, maka ketika tu juga menapikan lazimnya. Semua dia adik kita ni, kita menapikan kalah, maka menapikan akan lazim dia. Apa lazim dia? Ialah kena kepada bayar dia. Sebut kata kalah ni, mana kata ni suatu ni. Kalah ni panggil satu muga, satu perkara. Maka kalah ni satu perkara, apabila kita nafi, kalah tak ada, maka dinafi perkara melazimi dia. Apa melazimi dia? Bayar dia dah. Tu kena fikir sikit tu. Kama yuqalu. Payah sikit ni, nak mikir lu sikit. Kama yuqalu laisa li akhi Zaidun akhun. Tidak ada bagi saudaraku tu Zaid. Zaid tu akhun, saudara lah. Makna kata bagi aku tidak saudara. Makna bagi aku tidak bersaudara. Laisa li akhi, tidak bagi saudara aku Zaid. Zaid tu bukan saudara aku. Akhun, saudara. Makna bagi Zaid pun tak ada saudara bagi dia. Tengok. Fa akhi, maka bermula saudara aku tu. Kata adikku tu. Zaidun, ialah kena ke Zaid. Kamu ada Zaid tu malzumun, lazim baginya. Dilazimkan dia akan Zaid. Apa makna dilazimkan dia akan Zaid? Makna apabila aku ni ada saudaraku ialah kena ke Zaid. Apabila sebut kata Zaid saudaraku, makna lazim bagiku tu ada saudara. Aku dikatakan lazim bagi Zaid, maka Zaid tu dikata malzum, perkara yang ditikai turutnya saudara bagiku. Apabila Zaid tu dikatakan malzum, perkara yang diberikan ditikai turut iaitu saudaraku, makna kata bagi Zaid pun adanya bagi dia saudara. Biar aku saudara dia. Wal akhu, dan bermula akhu, saudara Zaid ni lazimuhu, melazimilah akan dia akan Zaid. Yang ni duk tikai turut bagi Zaid. Fatira. Sedap weh. Ni mantik masuk ni. Ni mantik, kalau mantik masuk. Tengok. Jadi kita duk caranya dikah. Kah di kamislihi. Khilaf tujuh kah pada kata kamislihi tu ya. Tapi kita kena berpegang iktikadnya, yakni tidak ada seumpama bagi Allah. Bagi Allah tak ada seumpama semata-mata. Daripada Allah tak ada seumpama, tak ada perbandingan, maka ditolak dan dinafi dengan sifatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kama dia duk terkhilafnya tujuh kah tu asli kah tu zaidah. Kalau kita pakai kah zaidah ni maknanya. Kalau kita pakai kah asli khilafnya gini. Tu ya. Tapi kita kena iktikadlah hati kita, bagi Allah tak ada seumpama, bagi Allah tidak ada serupa, tak ada walaupun makhluk satu pun serupa dengan Allah. Tu yang iktikad kita. Kemudiannya qala Sa'duddin, kata oleh Syekh Sa'duddin kata nak al-qawlu bi annal kaf zaidatun. Berkata bahasanya al-qawlu bermula kata dan bahasa bi annal kafa wasakah pada kamislihi ni. Kamislihi ni zaidatun. Jadi pandangin apakah bagi Sa'duddin, dia katakan pada kamislihi ni kah zaidah. Kemudian kalau pakai kah ni, bagi folk ngaji usul kena perhati molek sini ni.
Kita ngaji usul dah nak perhati molek. Dia bahasa tu baik nak pergi kok mana, pasal mana. Dia bahas pada ayat ni. Pasti kita ambil cara betul-betulnya nak royak kata laisa kamisli syai, tiada seumpamanya. Kalau kita pakai kah zaidah kena pasal mana? Laisa kamisli syai, tiada seumpamanya, seumpama Allah sesuatu. Tak usah pasal mana? Tiada seperti seumpama kah zaidah tika tak ada mana. Kalau kita tanggung di atas perkataan kah zaidah laisa kamisli syai, tiada seumpamanya, seumpama Allah sesuatu. Mengambil dengan sahih ayatnya kata Sa'duddin, maka kah tika ni kah zaidah. Manalah di sisi Sa'duddin ia pakai kah zaidah kerana nafi ke nak menafi dan menolak mislul lahu, nak tolak seumpama bagi Allah. Bagi Allah Taala seumpama, nak serupa Allah tak ada kena kecek. Seumpama tak ada dengan Allah Taala. Yakni nak tolak seumpama Allah, yakni duduk cerita kata Allah tidak serupa nya, tak ada serupa dengan dia, dan pula seumpama Allah. Patu wal ahsanu, perkata yang terelok, yakni perkata yang elok, ya dana minal ulama alla takuna zaidatan, bahasa tidak ada kah tu zaidah, bukan kah zaidah, kah jara, kah kamislihi, kah haraja asli. Kama di apabila pakai kah haraja asli, wa takunu, dan adalah iyakah tika ni nafyan lil misli, nak menapi bagi seumpama, bitarikil kinayah, dengan jalan sini. Mana kita tengok laisa kamislihi, tiada seumpama, seumpamanya seumpama Allah. Ataupun kita bahasa laisa kamislihi, tiada seperti seumpamanya seumpama Allah suatu. Makna kata menapi ketika ni seumpama dengan jalan balarah, dengan jalan kinayah sini. Sinilah tiada seumpama Allah tu suatu. Maka orang panggil menapi dengan cara sini ni, hak ni terlebih bersangat teh. Bersangat teh lah daripada kita pakai kah ni, pakai kah raja zaidah dengan kita pakai kah di kah raja asli, hak mana terlebih mubalarah, hak mana terlebih makna dalilnya. Dalil kan? Dalil nak ayat Tuhan tak serupa bagi dia seumpama, makna dalilnya kita pakai kah asli lagi. Laisa kamislihi, tiada seumpamanya, dua kali seumpama. Tiada seumpamanya dengan jalan kinayah sini hak ni terlebih mubalarah tak ada seumpama, jauhnya seumpamanya. Bukan kata nak serupa, tak ada serupa, jauh nak serupa dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita pakai kah haraja asli, maka ketika ni makna yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat mubalarah daripada kita pakai kah haraja zaidah. Nak yang kata seumpama Allah, oh jauh sangat. Nak serupa tak ada kena kecek, tak serupa di mula. Nak seumpama tu pun tak ada dah. Tu yang panggil mubalarah daripada kita pakai haraja asli. Lepas tu jawab pihak ulama setengah kata menapi seumpama melazimi menapinya seumpama di atas jalan darurah. Apabila tiada seumpama Allah, tak ada seumpama Allah. Hak ni orang panggil menapi seumpama tu di atas jalan terkepit selalu dah. Mana kepit dah? Tak ada di mula-mula. Tak sah yak tak nak seumpama. Jauh sangat nak seumpama. Nak serupa tu tak ada. Tak sah kata nak seumpama, tak ada di mula-mula lagi nak seumpama Allah Ta'ala. Jauh sangatnya. Dah. Di atas jalan darurah kan dah? Annahu la wujida lahum mislun, jikalau ada bagi Allah ni berfardu takdir ni duk gonye nak hikmah ni. Sebab tu tak payah disikit kata ngajikan ilmu usul ya kena gonye tu bukan nak cabut supaya kita buat tukar turun pagar. Kita waktu pagar kita gali, kalau kita gibuh turun pagar tu kita kamus lah dah. Gonye buh ai gonye puak turun, gonye puak tu ambil tanah boh cicir ngacok pula kerana nak hikmah. Lepas tu kita ngaji sifat masalah usuluddin, kita ngaji bab ke Tuhan ni gonye supaya nak hikmah terbagi Allah ada seumpama. Ada seumpama. Nak serupa tu tak ada di mula-mula. Pas nak pergi serupa dengan Allah jauh susah dia panggil. Jauh sangat-sangat. Nak seumpama tu tak ada di mula-mula. Nak pergi serupa jauh lagi. La wujidal mislun lakana huwa mislan li mislih. Buh kata bagi Allah ada seumpama. Nescaya ada Allah seumpama bagi seumpama Allah. Makna tak bagi Tuhan ada seumpama.
Lepas tu bagi Tuhan ada seumpama bagi seumpamanya. Bagi Tuhan ada seumpama, bagi seumpama tu ada seumpamanya. Supaya bagi kalian ni ada seumpamanya. Maka bagi kalian ni ada seumpama bagi seumpama dia. Ada hak serupa dengan dia. Lepas tu lagu ni dia kata tak sah. Ada seumpama bagi seumpama. Supaya kalian ni ada seumpama bagi seumpama dia. Lepas tu kalau tu hebat tu, dia kata fala yasihu nafyu mislil misli fahuwa min babi nafyi syai' bi nafyi lazimihi. Lagu ni menapi seumpama bagi seumpama, masuk dalam bab menapi sesuatu dengan menapi lazim. Supaya tak menapikan seorang, maka menapi perkara melazim dah. Bayar tu dia panggil lazim bagi seorang, bagi contoh seorang. Apabila seorang tu tak ada dia mati dah, maka bayar pun dinafikan akan dia juga. Sebab diri dia tu tak ada. Supaya ni ya mak misal ni, kama yuqalu laisa li akhi Zaidun, tidak ada bagi saudaraku Zaid. Zaid tu bukan saudaraku. Bermakna tak bagi Zaid pun tak ada saudara. Bagiku tak ada saudara. Saudara tu ku ada saudara bagiku Zaid masalah. Tidak ada bagi saudaraku Zaid. Zaid tu bukan saudaraku. Makna kata bagi Zaid pun tak ada seumpamanya. Apa saudara bagi dia pun tak ada. Kalau bagiku tu saudara ialah Zaid, maka bagi Zaid ada seumpamanya. Saudara ialah aku saudara dia. Mana dah ni? Ni. Kama yuqalu laisa li akhi Zaidun akhun. Tidak ada bagi saudaraku Zaid akhun, saudara Zaid ni. Kama dia fa akhi Zaidun, aku ni, maka saudara aku ialah kena ke Zaid. Malzumun, dilazimkan dia akan Zaid. Bahasa dia tu saudara aku saudara dia. Wal akhu, dan saudara bagi Zaid ni lazimuhu, lazimnya. Makna di sini nak ayat anda mudah-mudahnya menapi seumpama bagi seumpama Allah. Kata perkata yang comelnya menapi seumpama dengan seumpama. Hak ni di atas jalan kinayah, di atas jalan sini ini terlebih bersangat mubalarah, jauh daripada makna kita takdirnya ketika ni kahrah jazaidah. Kalau kahrah jazaidah nak menapi seumpama Allah Taala aja. Kalau menapi seumpama bagi seumpama, maka ketika ni nak ayat seumpama tak ada di mula-mula lagi dah. Lepas tu nak cari seumpama serupa, kau jauh lagi lah weh. Gitu nak ayatnya. Hak ni kalau kita kata laisa kamisli syai', tiada seperti, tiada seumpamanya seumpama Allah sesuatu. Kalau dah tak ada seumpama, tapi kalau kita pergi menafi tidak ada seperti seumpamanya, maka ketika ni nak ayat seumpama tu tak ada, sangat-sangat jauh, sangat-sangat Tuhan tu nak sebandingnya. Seumpama tu tak ada di mula-mula lagi bagi Allah. Nak ayatnya tu lah. Duk kaca bahasa panjang gitu gini qada tu. Kamar dia kata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu tsani, dan bermula asal yang kedua. Iaitu daripada dalil yang kedua. Tu mana wal aslu tsani ay wad dalilu tsani, dan bermula dalil yang kedua daripada ay min khamsati usulin, daripada 5 usul, 5 pokok, 5 dalil dulu. Musannif kata fa'alaika izan bitahaffuzi jaddan ataupun jiddan wa bazlil majhudi wa tazkura, dan mengingatlah angka itu khamsata usulin. Dah asal yang pertama dan dalil yang pertama, bahasa anak ada tu berpagi-pagi, maka menyerulah ulis anggota semua saat ni kepada lidahnya. Dalil pertama. Wal aslu tsani ay wad dalilu tsani, dan bermula dalil yang kedua. Hifdhu waqtika, ialah melihara akan waktu engkau. Yani engkau pelihara dan engkau jaga masa engkau. Dia kita kena jaga masa kita. Kerana daripada perkataan setengah ulama tu, al-waqtu kasayfi iza lam taqta qata'at. Tu setengah daripada perkataan ulama. Sebab tu kita nak jaga masa kita. Masa ni masa wirid, masa ni masa semaya, masa ni masa mengaji, masa ni masa buat urusan untuk kerja dunia cari nafkah. Tu kena jaga masa. Orang tak jaga masa, seolah orang tak jaga rabuk. Apabila tak jaga rabuk, orang kata, dan orang tu dia tak ada berkat lah hidup. Nah, sebab tu orang kita kalau hidup kan, hari-hari tu duk kecek bahau mata dia. Duk asas siku mata tak pala gerai, ataupun kedai kopi, orang tak ada keberkat teh.
Nah, sebab tu masa ni buat gapo? Masa ni telah kita, masa ni duduk dengan anak beranak, masa ni buat kerja untuk keluarga, masa ni untuk mengajar, masa ni untuk mengaji, masa ni untuk semayah. Tu kena jaga masa. Sebab orang jaga masa, orang ni ada berkat dalam hidup, dalam umur, dalam ilmu. Hifdhu waktika, melihara engkau akan waktu engkau. Kenapa? Fa inna aksara ma yatakallamu bihil insan, maka sesungguh kebanyakan daripada barang yang duduk bercakap-cakap, yang duduk bertutur-tutur, bihi aibimah. Kebanyakan barang, kebanyak perkataan yang duduk bercakap lah, duduk tutur lah, bihi aibimah al-insan, oleh manusia. Kebanyakan barang, perkataan, tuturan dan ibarat kebanyakan manusia duduk bertutur mari, duduk bercakap mari oleh manusia. Gapo ma yatakallamu bihi al-insan, kebanyakan barang yang bertuturlah dengan dia oleh manusia ni. Gapo dia barang bayar nak menyata min ghairi zikrillahi ta'ala, kebanyakan barang yang bertutur oleh manusia ni barang hak yang tidak mengingati Tuhan. Dah tu kebanyakan kita tengok sendiri duk dalam kedai relax duk kecek pun kecek dah apa deh. Jumpa kita tu baik kat luar. Kedai Amazon, tak Amazon, semua tu orang panggil perkara yang tak mengingati ke Tuhan belakang. Lepas tu orang mengingati Tuhan, orang duk baik kita ni, duk baik, duk mengaji, duk belajar, duk mengajar, lepas maya wirid, lepas maya baca tu baca ni, inilah orang panggil perkataan yang duk bertutur oleh lidah tu, kebanyakannya mengingati Tuhan. Tapi nak royak tu kebanyakan golik manusia duk bertutur hari-hari tu daripada barang tidak mengingati Tuhan. Tengok. Kita tengok sendiri. Kadang-kadang kecek ingat Tuhan sepatah, tengok lain 10 patah, 20 patah, dia beratus patah. Okey. Kita tengok sendiri luar mana tengok. Kadang-kadang kecek telefon tak kata ke benda. Kadang-kadang duk main telefon benda semua tu kecek tu benda tak ada faedah. Dan benda tak ada mengingati Tuhan. Perkara mengingati Tuhan ke? Semaya. Hak mengingati. Lepas tu ulama kata orang panggil perkara yang mengingati Tuhan sekali, yang nombor satu sekali, utama sekali ialah as-salah, ialah semaya. Semaya itulah orang panggil satu perkara yang untuk ikat kita dengan Allah, untuk kita tamat dengan Allah, ingat kita dengan Allah. Tu orang panggil as-semaya, afdalul ibadah. Dikata selebih-lebih ibadat untuk kita mengingat Tuhan. Lepas tu kalau kita duduk tak semaya, tak gapo, tak ada angin. Tak ada jalan kata nak ingat Tuhan dah. Tengok sendiri, kita perhati sendiri. Tu nak tu kebanyakan perkataan yang duk tutur manusia tu tak ada mengingat Tuhan. Fa'alal aqal, maka di atas kekurangan yang sangat-sangat kurang, yang sangat-sangat sedikit, yang kuno adalah ia gapo? Ma yatakallamu bi al-insan, maka di atas sekurang-kurang, di atas sedikit-dikit, yang terlebih sedikit sekali, yang kuno adalah ia aksarul kalami, kebanyakan daripada cakap pe kalah, cakap pe bertutur, kebanyakan bertutur ni di atas akal, di atas sedikitnya adalah ia aksarul kalam, kebanyakan cakap pe tutur ni lawan, lago ia, hampo ia, sia-sia ia. Tu kebanyakan kalam manusia dia jadilah tu. Jadi sia-sia, kecek bahau, kecek dusta, kecek tipu orang. Palang tengok tipu orang kari banyak sangat. Kecek sikit ada duit tipu orang. Sikit tipu orang. Tengoklah ni kena tipu aja. Kena tipu. Manusia kecek tu lah bunyi manis, bunyi panas, cara nak tarik demo, nak duit ke dia tu nak buat lagu mana. Duklah kecek bahau, kecek sia-sia kan. Duk bahau kat orang. Baharaklah lah ni. Banyak kena tipu. Kena tipu banyak dah hari. Nah, duit ni banyak sekali kena tipu. Tipu masalah lukso. Masalah buat penego. Baru ni ada satu gatino tu, ya masuk demo tu 1 juta. Malam tu demo tu dia, halo kecek pergi mari, kecek bor kat nak subuh. Ya pun masuk pergi demo 1 juta. Payah mari jumpa dengan babo, kata babo nak buat lah mana, ya duit kita demo 1 juta. Payah rokat, dah pergi tangi demo, masuk tangi demo 1 juta nah, duk kecek awal pelepas insya, duk kecek toteh meja masuk dalam telefon. Kecek ngongeng, rasa nak dia, 1 juta.
Kau bahang panah dia. Cara nak ambil duit demo nak buat lah mana. Maka demo pakai masalah orang panggil. Cara masuk telefon suara demo tu terlekat di telinga bagi seorang. Berasa nak kepada seorang. Ni pun orang panggil cakap pe yang lara ya apa juga weh. Lara mana? Yadhi'ul waktu bihi. Yang sia-sialah oleh waktu. Bihi ay bi kalamil lagwi. Deh, yang jadi sia-sia waktu saat ni dengan dia aibi kalamil lagwi, dengan kala yang hapa, kala yang sia-sia. Hatu jaga dirilah. Duk kita hari-hari orang nak berkat ni kena ingat Tuhan banyak weh. Hei, tak ada kena goyak korang kata kita ingat Tuhan. Duk saja-saja kita ingat Tuhan. Allah, Allah. Walaupun kita duk tak kereta, walaupun kita duk tak kapal terbang, walaupun kita duk tak kereta api, walaupun kita duk tak kapal ingat Tuhan semua. Allah, Allah. Tak ada kena royak korang. Patut orang berkat, tak ada kena royak demo kata kawan berkat. Demo tengok sendiri kata dia berkat. Timur dia, orang cari dia, timur dia, orang kasih dia, timur dia rezeki padanya, tu orang berkat. Tak ada kena tanya, "Hai kawan berkat deh, kawan berkat, kawan ni boleh." Tak ada kena royak. Ya benar tu mari sendiri. Apabila dia jaga amalan dia, cakap pe dia tu banyak mengingat Tuhan, bukan kata banyak ingat lain daripada Tuhan, maka timbullah berkat pada seorang. Nah, tu dia. Wa zukira anna Hasan bin Abi Sinan. Dan dicerita dan disebut anna Hasan akan bawa Hasan. Naif igu zukira. Anna Hasan, baca Anna sebab jadi amin nak pada dia tu baca Anna. Kita ngaji dalam Azhari tadi marai apabila tutup tiakan dia oleh amin, amin nak gapo tiakan ni nak pada naif nak baca Anna, nak baca inna tak boleh lah. Wa zukira, dan disebut Anna Hasan akan bawa Hasan ibna Abi Sinan, anak bagi Abi Sinan, marra lalu ia Hasan ibnu Abi Sinan. Lalu mana? Ala ghurfatin, di tepi-tepi satu bilik. Hasan ibnu Sinan ni lalu di tepi satu bilik. Satu bilik ni buniyat, dibina akan dia, dibuat akan dia, akan al-ghurfah. Bilik ni dibuat saat ni tu adalah buat satu dia dah. Supaya kita buat bilik ni untuk sambut tetamu. Bilik ni buat apa? Untuk naum, untuk tidur. Bilik ni untuk rehat masalah. Maka satu orang daripada ulama Hasan ni, dia lalu pergi satu bilik yang dibina dibuatkan akan dia. Dia lalu pada satu bilik dia yang dibina akan dia. Dah. Supaya bilik kita kan perak rufah bilik. Rumah kita suti apa bilik mana mau weh? Rumah apa 3 bilik ni rumah apa? Ni bilik untuk tetamu, bilik sofa. Ni bilik tidur kawan. Lepas tu bilik kerja kawan, komputer situ tu bilik. Patu Hasan tu lalu ke bilik dia kata mana? Faqal, maka berkatalah ia Hasan ibnu Abi Sinah. Dia kata kan ke bilik dia. Munzukum buniyat hazihi. Semenjak kamu tu buniyat hazihi, dibina akan ini, akan al-ghurfatu. Semenjak kamu tu bilik dibinakan akan ini bilik ni, dibuat akan ini bilik ni, dibangun ni bilik. Thumma aqbala, kemudian menghadapi ia Hasan pun menghadapi, Hasan pun menujui, aqbala menghadapi, menujui ala nafsihi, di atas dirinya, di atas nafsunya. Hasan pun menghadapi di atas nafsu. Dia kata nak waqal, dan berkatalah ia Hasan. Dia kata nak ya nafsi, hei nafsu aku, hei diri aku. Dia kata dia sendiri. Nafsu mana? Al-gharurata, yang sangat menipulah ia nafsu. Al-gharurata tu sifat pada nafsi. Iktibar mahal bagi nafsi duk tu panggil mahanasah. Sebab orang panggil dia tu jatuh selepas pada ad'u muqaddaran. Sebab tu baca al-gharurata, sifat pada nafsi. Iktibar mahal tempat nafsi duk tu tempat mansub. Sebab dia jadi maf'ul bagi fi'il muqaddar. Sebab tu baca al-gharurata tu. Ya nafsi, hei diriku, nafsuku ni. Hasan kata
Tengok molek weh, jangan duk nera tu. Al-gharurata, yang sangat-sangat menipu. Gapo dalil dia kata al-gharurata dalil? Ai kasiratal ghururi wal khida'i. Hei nafsu, hak yang bersangat menipu, yang sangat helah, yang sangat cari jalan nak menipu ni. Kasiratal ghururi wal khida'i, yang bersangat menipu, lagi pula sangat orang panggil tipu daya, lagi pula kena ti akan daku ni. Tas'alina, duk minta lah engkau hi nafsu. Tas'alina tu orang panggil tika mufrad muannah mukhatabah tu, tapi isyarat klik kepada nafsu. Sebab tas'alina taf'alina. Tas'alina, engkau itu duk memohon, duk meminta hi nafsu. Duk minta ke apa? Amma la ya'nika, ya'niki, baca itu. Daripada barang yang tidak menganaki dan tidak berguna dan tidak naf'at akan dikah. Jadi engkau duk minta-minta pada aku ni daripada barang yang tak berguna, daripada barang yang tak pedah. Mana tak guna? Tak sisma ye. Tu barang tak berguna. Mung dah, nafsu yang sangat menipu, yang sangat kena, mung duk tutup pada aku, mung duk minta pada aku daripada barang yang tak berguna. Mana tak berguna? Tak saya semaya, tak saya mengaji, tak saya belajar, malah zikir. Hak tu mung duk tutupnya daripada aku. Barang yang tak berguna, nafsu mung duk tutup akan daku, duk minta akan daku. Lepas tu Hasan Sa'ning, apabila nafsu dia duk tutup dia, duk minta ke dia daripada perkara hak tak ada naf'at, Hasan pun wa'aqabaha, berarti molek, dan mengazab ia Hasan, dan menyiksa ia Hasan akan dia, akan nafsahu, akan nafsu dia. Hasan pun menyiksa, mengazab akan nafsu dia. Azab lagu mana? Mengazab bisaumi sanatin, dengan berpuasa masa setahun. Pakai tahun dia puasa. Dia nak murih. Nafsu dia duk minta barang tak berguna, barang tidak berfaedah. Hak duk baca tak saya baca, hak duk zikir malah zikir ku, hak ngaji malah ngaji ku. Tu duk minta kepada dia Hasan. Hasan pun marah, dia memperazab, dia menyiksa akan nafsu dia, dia puak masanya setahun dia puasa. Tu poning lah Allah Ta'ala puak. Mula-mula sekali Allah Ta'ala tahu nafsu kita ni, mula-mula Tuhan boleh kita ni, Allah Ta'ala lepas nafsu 1000 tahun duduk lain dengan kau. Lepas tu Tuhan tanya, ya nafsu, hei nafsu, alastu bi rabbiki, adakah aku ni Tuhan engkau, hei nafsu? Nafsu tu la, anta tu ya Allah, bukan daripada Tuhanku. Anta lasta rabbi, bukan engkau daripada Tuhan aku. Nafsu kata. Dah. Tahu pula 1000 tahun. Dalam dengan kau bakal kelong. Tuhan tanya pula. Ya nafsu, alastu bi rabbiki, adakah ku ni Tuhan engkau? Nafsu kata, la, bukan Tuhan aku. Lasta rabbi, bukan engkau Tuhan aku, ya Allah. Kama diet Allah Ta'ala wa'lah no. Lepas nafsu dah lepin dengan kau, serta perak tak boleh makan apa-apa duduk lain dengan kau. Apabila perak, tanya trik yang 3, alastu bi rabbiki hi nafsu, adakah aku ni Tuhan engkau? Ya, bala, bahkan engkau Tuhan aku, ya Allah. Supaya ni Hasan dia marah nafsu dia, jahat dah, tipu daya dah, kena dah, toksi pada benda kebaikan, duk minta benda jahat. Hasan pun perak nafsu dia sampai setahun weh. Sebab itulah kita nak pecah nafsu, kita nak gapo, nak renyek nafsu, kita nak menggagahi nafsu, kita nak henyek ia nak wira saat ni tak lawe, dengan puasa ya boleh kalah nafsu kita. Dia lapar kalah lah. Dia teriak nafsu, sepuluh tikus dah, 10 kucing dah, dia lapar. Tapi dia kenyit, tak Sofia marilah raja mana, dia tak kenal dah. Tu diri nafsu tu orang panggil tabiat nafsu. Dia kenyit, dia kecep besar, dia kenyit, dia naklah benda-benda tak molek. Daripada kita perapat, pelapar dia, dia supa dengan apa, anak tikus ataupun anak ayah yang jatuh hibur, nyek, Allah lapar weh, nyodo lapar weh, gitu.
Sebab tu kita nak pelapar, sebab tu Tuhan kita atas kita suruh berpuasa. Dah, orang gagah puasa, orang ni iman kuat. Orang ada buka puasa pi Ramadan tak banyak bulan, orang ni masya-Allah wal iazubillah dah. Ni tak banyak bulan dah kita nak puasa. Patut orang tak boleh puasa tu nyanyo dah akhirat esok. Dunia ni nyanyo dah tak puasa, pahala tak boleh dah. Lepas tu duk tunjuk ke orang pula kata ya tak puasa. Isak rokok kelung tak pe orang. Makanlah kedai tabir pun ni tak ada molek sikit abuk. Sebab itulah kita buat mana yang kita boleh buat. Buatlah mana yang kita boleh tunai. Patut orang nak berjaya di atas dunia, orang turut titah Allah, turut cara Allah. Orang ni berjaya. Orang tak turut cara Allah, orang ni tak berjaya. Kerjalah mana pun tak boleh rezeki. Buatlah gapo pun tak ada berkah. Tapi orang turut titah Allah, zikir sikit-sikit tak apa dah pas semaya, tapi ada istiqamah semua terhenyik nafsu. Nafsu tu asyik zikir, ya zikir. Nafsu tu asyik ngaji, ya ngaji. Nafsu tu asyik baca Quran, ya baca Quran. Qadar mana ya kuasa. Qul tu berkatalah oleh aku, kata Hasan lagi, fayatuba lil muhtammina bi anfusihim. Ini Hasan kata. Qul tu berkata oleh aku Hasan, fayatuba, maka buntung besar, bertuah besar sangatlah dan monong sangatlah lil muhtammina, bagi orang yang mempentingkan dan bagi orang yang melawaikan, lil muhtammina adalah wal mujtahidina, dan orang yang meneteh dan melawani bi anfusihim, dengan nafsu-nafsu mereka. Maka Hasan kata, bagi orang-orang yang mementingkan diri, yang henyikkan hawa nafsu, yang melawaikan hawa nafsu, yang menggagahi hawa nafsu, orang ni Hasan kata bertuah besarlah orang ni, beruntung besarlah orang ni. Semua orang peraja nafsu semua tak ada boleh molek seorang habuk. Tengok kita peraja anak kita tak ada boleh molek. Ya nak gapo kita wi. Ya nafsu pun budak alu. Anak kita ya nak puas teriak wah nak kereta we kereta, nak duit we duit, nak koko we koko. Akhir budak ni suk ya dipunah sebab tu fuah duk mari punah, nak lekat ketung, lekat barang, lekat kuda. Semua orang tua tu hati belakang, orang tua perajakan anak, maka anak tu punah. Supaya tu juga kalau kita peraja nafsu kita tak ada boleh molek. Tak ada boleh molek. Lepas tu orang nak aling, dia tak ada peraja nafsu ya. Orang nak aling ya, malam dia boleh tidur, dia tak tidur. Malam dia mau tak ngapa, ya ngapa. Malam dia mau tak bangun, ya bangun. Dia tak ada royak korang, ya dengan Tuhan ya. Lepas tu fuh ada aling-aling ya, tak ada tidur petai serabut weh. Tak ada kata pukul 9, pukul 10 dia tidur, dak. Pukul 2, pukul 3. Malam-malam duk kena kita. Kalau dia tengok kita sore, kalau tak boleh dia teriak dengan Allah Taala, dia tak ada royak korang. Tapi kita tengok ia saat ni tu nampak biasa. Dia duduk dengan Tuhan. Malam-malam tak ada royak korang. Pada mau tengok dia ni kan, dia jaya manusia pakai itu dia. Tanya dia duduk benar dengan Allah Taala. Dia tak ada royak, kau kata kuat baik, tak ada royak. Pak orang yang Allah Ta'ala paling kenal sekali waktu malam bangun teriak dengan Allah, bangun royak Tuhan. Hak tu Tuhan kenal sekali. Lepas tu doa yang Allah Ta'ala terima, kita doa bagi guru kita pada waktu malam, waktu orang sunyi orang tidur. Kita doa, ya Allah, baiklah sayangku sore ni, ya Allah, bukalah hati. Hak ni doa yang Tuhan paling terima sekali. Apa kita buat tak? Kita kena kira, kita kena jaga. Sebab tu orang nak jaya, orang duduk dengan Tuhan tu rapik, kata rapik. Walaupun nampak keting-keting, nampak dogo-dogo, nampak tamandan, tapi hati yang Allah tu rapat. Allah. Tu sebab tu Hasan kata, bertuah bagi orang boleh henyik, boleh melawan, menetai nafsu. Lagi pula, wa ya waihal ghafilina, dan kesialah. Tu pasal itu. Wa ya waihal ghafilina, Allah kesialah, belahlah al-ghafilina. Bagi fok-fok lalai, fok-fok yang tak mengingat Tuhan, ingat benda lain lebih pada ingat Tuhan, ingat benda lain banyak pada ingat Tuhan. Allah sianyo ko fok-fok lalai ni, fuahnya. Al-ghafili mana? Alladzina khala'ul izara, orang-orang yang mencabutkan mereka itu akan kain pakar. Seolah kata orang lupa ni seolah orang cabut kain pakar. Lepas tu kalau fok itu orang cabut kain pakar, orang panggil apa? Orang gila lah.
Orang tak gila dia pakai molek. Ya katuk pusat ya katukkan lutut dia. Ya nak pergi semaya bukan dia pecahkan pakar. Lepas tu kalau dia pecahkan pakar tu tononing orang panggil apa? Mai semaya pak bare duk tokai tu. Orang panggil apa? Tak panggil orang gila. Sebab tu dibandingkan kesialah orang yang lalai, orang yang lupa ke Tuhan, yang apa? Yang mencepecakkan, yang mencabutkan kain pakar dia. Dia lepas kain pakar. Lepas tu orang kita nak mulia pakar molek. Ya gila majlis ramai-ramai dah pakar mula. Lepas tu kali kita pergi majlis kita pecahkan pakar tinggal luar dalam tu pun teruk dah. Lepas tu lu duk cokai nak pergi ramai kata nak. Saya punah dah. Okey. Punah dah. Tak punah. Saya mau tak set dah. Koropor dah Quran put dah tu. Hana pecahkan pakar tak apa orang. Kalau pecahkan pakar tinggal luar dalam tu pun buat tina kata aduh masya-Allah deh. Kalau buat jatuh lu kasar tu lu deh. Tu pecahkan pakar lepas tu wa arkhu al-inan. Baca wa arkhu tu bukan wa arkhawu. Wa arkhu al-inana, dan melepaslah mereka itu akan cakno dan mengamat-amati. Ya lepas cakno dia. Ya lepas tetengah amati dia. Ya lepas tetengah halusi dia. Ya lepas dia tak buat kira mana. Orang ni paling celakonyo katanya Hasan. Orang ni paling celonyo Hasan kata. Orang ni paling kesiannya. Wallahul musta'an, dan bermula Allah Ta'ala jua. Tu orang panggil jumlah ma'rifatut tarafain yufidul hasrah. Tengok ni mula bawa tu biar mana ni, tengok molek buat ni, tengok ni. Wallah al musta'an. Perhati molek kaedah ni. Musta'an ni makrifah tak ni? Makrifah. Ni pun makrifah. Ni makrifah ni, saya makrifah ni. Lepas tu kaedah kitanya, kaedah tanah al-qaidah, kaedah tanah al-jumlatu. Tengok molek. Ma'rifatut tarafain. Tengok. Yufidu ni kaedah balaghah, kaedah nahwu kita. Yufidu al-hasra. Ni kaedah. Mana jumlah? Ni jumlah ni. Ni orang panggil jumlah. Wallah orang panggil lafuzalalah. Ni orang panggil satu kalam, satu jumlah. Perhimpunan di antara mubtada khabar. Maka jumlah ni orang panggil dua tepi yang makrifah kedua. Mana tepi pertama, bucu pertama? Allah dikatakan satu at-taraf. At-taraful awal. Al-musta'an dikatakan at-taraful thani. Maka jumlah ada dua tepi. Maka dua tepi jumlah makrifah sama makrifah. Maka kaedah kita al-jumlatu ma'rifatu tarafain. Bermula jumlah. Jumlah mubtada khabar ni dua tepi bagi makrifah. Ataupun makrifah dua tepi bagi jumlah. Ni satu tepi, ni satu tepi. Yufidul hasra, memberi pedahlah ia jumlah ni akan tersifat. Pasal mana? Wallah, demi Allah, dan bermula Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala hajah tertubik pada al-jumlatu ma'rifatut tarafai dah tu. Orang panggil masa jua hajah. Dan bermula Allah jua. Orang lain tak boleh weh. Sifat pada Allah ya. Sakat kepada Allah Ta'ala. Kata al-musta'anu, yang diminta pertolongan kan di Tuhan seorang ya. Boleh kita minta pertolongan pada hakikat dan pada kebenaran. Walaqad sadaqal qailu wa ahsana haitsu yaqulu, dan hanya sungguhnya telah benar oleh orang yang berkata, wa ahsana, dan eloklah ia seorang berkata. Elok seorang berkata ni haitsu yaqu, sekira-kira berkata ia al-qail. Molek sangatlah perkataan dia, dan benar sangatlah perkataan bagi seorang berkata. Yang kata nak ni molek kataan dia, kita boleh buat amal ni kataan, ingat syair ni. Waltanim raq'ataini fi zulmatil lail. Dia baca gitu tu. Dia orang panggil taktik syair, dia panggil Bahrul Basit. Kau kita tengok. Innal basita ladai yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Atau dia panggil miftah anak koci. Kalau kita ngaji Bahrul Basit, Bahrul Tawil, Bahrul Rajab, Bahrul Mudhari, ia ada semua 14 rajaz. Kita tengok dalam ilmu arab. Tapi moh kita jarang orang baca dah ilmu arab ni. Tak banyak orang. Dulu dia ingat masa ngaji dulu, mula babalah sarah seorang orang ceng ilmu arab. Mula babalah sarah seorang orang masak
dan mehe dan laik dan lumak tertengah ilmu Arab. Ilmu Arab ni siapa dia karek ilmu syi'ir ni? Ialah kena kepada Al-Khalil. Imam Khalil tok guru bagi si bawah. Kerana Khalil ya tu baik mari dia rasa sedih ya kecil hati, si bawah tika ni nampak ngajar sedap pada dia. Ya jalan tepi patah, tengok ai mok duk gelombang gelung gitu nak naik gitu. Maka Allah Taala buka ke hati bagi Khalil tubikkan satu ilmu dia panggil bahar. Sebab tu bahar ni asal daripada laut. Bahar ni bahrul rajaz, bahrul tawil, bahrul mudari. Tu dia panggil kerana Imam Khalil tengok ai mak duk gombel-gombel je. Dah. Situ Allah Taala buka hidayah ilham dia, boleh satu ilmu nama ilmu arud, timel syi'ir. Nak koci bagi gapo bahrul gapo, bahrul dia panggil bahrul basit. Innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ni hak kita ngaji ni masa duk ngaji Mahfatah Islami, ada syekh kita seorang ngajar ilmu arab ni 14 mudhari'. Maka kita kena ambil satu syi'ir kita timbal supaya timbal syi'ir waqtanim rak'atain fi zulmatil layl. Kita timbal innal basita ladaihi yubsatul amalu. Kita tengoklah. Ni payah ke nak baca syi'ir ni, dia kena tu timbal syi'ir so. Waqtanim rak'atain fi zulmatil layl li iza kunta khaliyan mustariha. Baca lah tu. Wa iza ma hamamta bil lagwi fil bal. Baca itu dah. Taktik dia. Tili faj'al makanahu tasbiha wa luzumus sukuti khairum minat nut. Qi wa in kunta fil kalami fasiha. Supaya nah satu sihat kita rugi semua dah. Hai suma tastaqim yuqaddir lakallah. Terus kata taktik dia. Hu najahan fi ghabiril azmani. Tengok si imolek. Jangan duk negara weh parik. Buat nama molek. Wal tanim dan hendak memonong oleh engkau. Dan hendak labolah oleh engkau. Dan hendak beruntunglah engkau. Gitu. Monong engkau. Mula habis sing kita dalam pasal wal tanim dah ingat semua. Dia pasal wal tanim hendak monong oleh engkau. Hendak labolah oleh engkau dan beruntung besar engkau. Rak'ataini akan 2 rakaat semaya. Engkau dapat beruntung dan dapat bertuah dengan sebab 2 rakaat semaya. Bila 2 rakaat semaya ni engkau bertuah? Tuah dengan sebab 2 rakaat semaya ni hal keadaan 2 rakaat semaya ni. Hal kaunihima, hal keadaan 2 rakaat semaya ni kainataini. Kita pakai rakaatain ising nah. Isim jenis. Kita buat hal tak apa. Ataupun buat sifat tak ada apa tu. Nak buat sifat pada rak'atain pun tak apa. Hal tak apa tu. 2 rakaat mana? Kainataini. Yang adalah 2 rakaat ini. Fi zulmatil lail. Pada gelaplah dan gelap gelita waktu malam. Kita bangun semaya malam tu isyarat pada gelap waktu malam dan gelap gelita bagi malam, yakni isyarat kepada kita bangkit bangun semaya malam 2 rakaat. Apa itu? Bangkit bangun waktu semaya 2 rakaat waktu malam ketika manusia wan nasu niyamun dan manusia duk tidur kelekau bangun 2 rakaat malam. Satu hari. Dah. Ingat satu hari itu bulan Ramadan. Angin duk ciu dalam pukul 4 malam. Senyap dik malam tu. Dah. Ayah kukau pun tak bunyi, kucing wong pun tak bunyi, tak ada bunyi. Tu isyarat waktu Tuhan terima. Ada satu malam tu Tuhan kita tu tersedah. Dah. Waktu mulai puasa, mulai pukul 4 malam 27. Dah. Deh. Tapi lepas pada tu kita tengok kerja kita Allah Ta'ala wibjaya. Dah. Malam ni orang senyap dik. Malam 27 angin duk halus, hujan dia beriti sik. Nah. Bang tika ni semaya 2 rakaat. Hak musannif katanya, hak syair kata waqtanim rak'atain fi zulmatil lail, mun dapat beruntung besar dengan rakaat semaya, mun bakit bangun waktu malam. Gelap malam, gelita malam. Lepas tu iza kunta, bila irtanim rak'atain fi zulmatil lail, ada pada gelap gelita bagi malam. Iza kunta, bila engkau beruntung dengan sebab 2 rakaat ni. Iza kunta, apabila adalah engkau tu seorang raja khalian, sunyi engkau
Luwe engkau tak ada berkalut, tak ada bergaduh, tak ada kerja dah pian ni. Deh pukul 2, pukul 3, pukul 1 ni orang tak kerja. Kalau fok kerja, fok dia ya kerja. Fok aku wah dia ya. Kalau fok lain pada tu tak ada. Kalau mau kita lah ni orang fok aku wah dia ya. Pukul 3, pukul 4 tak tidur okey. Siapa cerah? Tidur lagi esok. Fok aku dia. Tapi nak ayat tahu masa asal ya Allah Taala jadi tidur. Pukul 2, pukul 3 orang tak kerja, sunyi daripada kerja luar daripada duk bertenir dari hak. Mu bangun maya 2 rakaat. Allah menang besar lagi pula laba besar katanya syair. Laba dah. Lepas tu kalau tu terima doa tika tu dah. Alhamdulillah. Lepas tu fok-fok ada boleh lah tu qada boleh puasa pun pia-pia tu. Pia-pia celah-celah kopak di antara kopak ko 5. Lepas tu tak nak asyik orang masing-masing. Lepas tu hak tu terima doa dah. Ya jadi dah. Jaya. Orang pelik. Baru ni demo saya tanya apa ye? Nak tanya so. Nak kereta dengan FOA sama ni. Apa ye nak tanya demo sikit. Tak nak tanya apa FOA. Dan tanya sikit demo ni kok mana ya ta? Boleh jadi orang ramai macam demo, mai bomo demo ni ramai. Kok mana nak tanya sikit ya ta? Tanya ada apa demo boleh gapo ya ta? Hai kita tak boleh apa? Demo boleh latu qada. Kita tak ada boleh latu qada, tapi orang tua kita, tok nenek kita dulu boleh latu qada. Tok nenek kita, cek kita dulu boleh latu qada. Haji Usman bin Usamah, dia turun pukul 4, lebih pukul 4.30, dia turun mi asmaya di telaga di Kubai Putak tu, ada laga penuh laga. Penuh laga Syiah tu dah. Dia tak ada kecek apa. Dia doa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Ilahi, minta mu'aling anak cucuku 7 lapis. Tu tok nenek mau boleh, tapi kita dia tak ada boleh. Tapi ada satu ketika Tuhan terima, tak ada lah. Ha ni. Dah, patut orang Tuhan terima. Nah, sepuluh abang Espanyol buat ni, buat pelik-pelik aja ni. Buat pelik-pelik tu heavy pelik-pelik. Nah, kerana ada doa ya tu satu ketika tu heavy pelik. Dah, apa tu buat kita Tuhan heavy pelik kena bangun tika-tika. Dah, jangan doa yak kau orang. Pas jangan dek kecap besar tu hai tak wi, dia kecap besar tu hai tak wi dah. Dia kecap besar tu hai bakal hapu. Keberkatan tu hapu dan kebaikan tu hapu, kebajikan tu hapu. Dia buat kecap besar. Wa iza ma hamamta bil lawi, dan apabila barang dan apabila benda hamamta yang mementing engkau, yang mencita-cita engkau, itu wa iza ma hamamta, dan apabila barang yang akan duk cita-cita akan dia. Salah tahu wa iza ma hamamta ai wa iza ma hamamtahu, dan apabila barang yang akan duk cita-cita akan dia akan barang billawi, dengan nak mesia-siakan cakap engkau nak mesia-siakan waktu engkau tu fil batili, pada perkara yang batil. Jadi engkau cita-citakan kata engkau barang saat ni tu di dalam jatuh dalam benda batil, benda palsu. Angka cerita lagu tu, kata ni aku nak kecek bohong ataupun aku nak kecek dusta, faj'al makanahu, maka engkau jadilah tempatnya, tempat bagi mahamamtahu billawi fil batil, barang yang engkau cita-cita engkau dia dengar nak melarakan, nak mesia-siakan pada benda batil ni, engkau jadikan apa tempat tu? Tasbihan, akan tasbih. Apabila kita nak kata hey muni bodoh, kita tukar nak. Kita nak kata dia ada cita-cita, nak tahu bodoh ya ni, kita tukar nak. Astaghfirullahalazim. Ataupun kita tahu mung ni Allah bodoh, kita satukan nah. Kita nak kata dia tu bodoh. Lah mung ni kecek nah, mung ni tak cidik mengaji tu sah. Kita tukar nak kata mung tak cidik. Nah, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak kata korang, kalau kita nak menjatuhkan perkara kita cita pada perkara yang batil, kita tukar benda tu jadi subhanallah ataupun alhamdulillah ataupun la ilaha illallah, supaya kita nak mengumpat orang, kita tukarkan kalau kita nak mengumpat, maka kita tukar jadi subhanallah. Faj'al makanahu tasbiha wa luzumus sukuti, dan bermula lazim dia, kita tetap dia. Khairun, ialah terlebih baik. Kita dia tetap dia. Senyap kita ni terlebih baik minan nutaqi, daripada kita bertutur. Sebab tu buh luar. Sebab tu perkataan hukam mata diam ialah ilmu hikmah. Tulis luar. Tu perkataan hukam mata bermula diam itu ilmu hikmah. Tulis luar. Perkataan hukam mata bermula diam itu ilmu hikmah. Maka perkataan syaita waluzumus sukut, dan bermula lazim dan menetapi dia ni khairun, ialah terlebih baik
minan nutqi, daripada bertutup. Nak ya kata kecek dengan masalah bertutup hak mana baik? Senyap tu paling baiknya katanya. Sebab hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Satu hadis. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Hadis tu mai pagang dengan perkataan syair ni. Sebab kata lazim dia tu lebih baik pada bertutur. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat hadis itu sikit. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyakul khaira, maka hendak berkatalah ia yaman akan kebaikan. Ia berkata kebaikan. Lepas tu kalau saya kata kebaikan, ham mengajar, ham mengaji, hasmaya begini, auliyasmut, ataupun diam ia, senyap ia. Kata lazim senyap ni terlebih baik daripada bertutur. Wa in kunta, dan jika adalah engkau tu fil kalam, pada cakap engkau tu fasihan, engkau orang fasih, orang lacak, orang lidah mah sekalipun, engkau dia tu lebih baik daripada engkau bertutur lagi. Dah haskat dulu kami kata wallahu a'lam. Qadani lumalan ni dah.